Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan melengkapkan maklumat berdasarkan bahan. Okey, berkenaan label. Nanti kita akan tahu label tu apa. Jom kita belajar. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 63. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat 1. Membaca dan mengenal pasti maklumat. Yang kedua, murid dapat melengkapkan maklumat berdasarkan bahan. Okey, sekarang murid boleh buka buku surat 63. Okey, dalam muka surat 63 ini terdapat 3 murid sedang berbual berkenaan kotak susu. Okey, seterusnya di bawah ini ialah maklumat-maklumat berdasarkan bahan yang akan dibincangkan iaitu kotak susu tersebut. Okey, seterusnya ada info penting berkenaan unit-unit. Contohnya ml, mililiter, g, gram, mg, miligram. Okey, jom kita baca terlebih dahulu perbualan antara 3 rakan ini. Okey, jom kita baca. Cuba rakan-rakan lihat kotak susu ini. Ada pelbagai logo padanya. Antaranya tanda halal dan logo buatan Malaysia. Ya Saiful, negara kita ada pelbagai kaum dan agama. Logo-logo ini menunjukkan susu ini sesuai diminum oleh semua kaum. Masih banyak maklumat lain pada kotak susu ini. Okey, daripada perbualan ini menunjukkan perbincangan berkenaan kotak susu. Okey, selepas ini kita akan mencari maklumat-maklumat lain berkenaan kotak susu tersebut. Sebagaimana yang murid tahu, kebiasaannya makanan dan minuman ada menyediakan label-label ataupun maklumat-maklumat sebegini pada makanan dan minuman yang mereka sediakan. Okey, contohnya pada kotak ataupun plastik. Ini penting untuk memudahkan pembeli ataupun pengguna melihat ataupun memilih makanan dan minuman yang mereka kehendaki. Okey, jom kita lihat maklumat-maklumat yang terdapat pada air kotak susu ini. Okey, jom kita lihat maklumat yang terdapat pada air kotak susu ini. Okey, kita akan lihat terlebih dahulu maklumat lain untuk air kotak susu ini. Okey, yang pertama ialah air kotak susu ini merupakan program susu sekolah. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi air kotak susu ini dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya ialah logo halal. Okey, logo halal ini maksudnya air kotak susu ini halal untuk diminumlah, terutamanya untuk orang yang Muslim lah. Jadi kalau orang Muslim biasanya dia akan lihat terlebih dahulu logo halal untuk diminum. Okey, seterusnya air kotak susu ini juga ialah buatan Malaysia. Okey, seterusnya kotak air susu ini juga boleh dikitar semula dan yang terakhir kotak air susu ini perlu dibuang di tong sampah selepas selesai digunakan. Okey, seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, kebiasaannya makanan dan minuman yang kita beli, contohnya di dalam kotak ataupun di dalam plastik, biasanya ada menyediakan ramuan yang digunakan untuk membuat makanan ataupun minuman tersebut. Jadi ini ialah ramuan yang terdapat pada air kotak susu tersebut. Jadi air kotak ini mengandungi pepejal susu tanpa lemak, gula, lemak, susu dan koko. Juga air kotak ini juga mengandungi kondisioner dan bahan perisa yang dibenarkan. Okey, kandungan bersih bermaksud kandungan air ini diuji bersih. Seterusnya 200 ml bermaksud isi padu air kotak ini 200 ml. Maksudnya air kotak ni air dia banyak tu je lah, mengikut kotak yang disediakan lah, air kotak yang disediakan. Okey, seterusnya jangan disepah-sepahkan, maksudnya air ni, kotak ni jangan dibuang merata-rata lah. Okey, seterusnya. Okey. Okey, kandungan nutrisi. Kebiasaannya juga memang ada pada makanan dan minuman.
Okey, kalau lihat memang akan ada untuk menunjukkan nutrisi yang kita akan dapat apabila kita makan dan minum makanan ataupun minuman tadilah. Okey, sekarang kita akan lihat kandungan nutrisi untuk kotak susu tersebut. Okey, jadi saiz hidangan dia berapa ni? 200 ml. Okey, ini 200 ml. Hidangan setiap bungkus satu. Maksudnya sekali minum je. Okey, boleh habis. Okey. Jadi air kotak susu ini membekalkan tenaga, protein, karbohidrat, jumlah gula, jumlah lemak dan kalsium. Okey. Jadi setiap 100 gram ada nilai dia dan setiap hidangan pun ada nilainya. Jadi semua maklumat-maklumat yang terdapat pada air kotak susu ini sangat penting. Jadi kita perlu tahu apa-apa sahaja maklumat yang terdapat pada air kotak susu ini dan juga makanan dan minuman yang kita beli. Okey, kita tidak boleh beli makanan dan minuman tanpa kita tahu apa kandungan dia, apa ramuan dia. Jadi ini adalah latihan bahasa Melayu pada hari ini, pada 17 Jun 2021. Murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 70. Okey, jadi ini adalah buku aktiviti muka surat 70. Kita akan menyiapkan bersama-sama. Okey, jom kita baca terlebih dahulu perbualan antara Imran dan Kiran. Okey, lakukan bersama-sama. Saya berjaya mengumpulkan 2 label. Bagaimanakah pula dengan kamu, Kiran? Saya pula berjaya mendapat 2 label. Mari kita bekerjasama untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Ya, Imran, sekiranya kita bekerjasama, kerja yang berat akan menjadi ringan. Okey, label ni kalau dalam bahasa Inggeris, label lah. Okey, label ni penting untuk kita melihat maklumat-maklumat. Okey, sekiranya kita membeli objek tersebut, sekiranya kita membeli bahan tersebut. Jadi murid kena tahu setiap maklumat yang terdapat pada label. Okey, jadi inilah contoh label yang mereka bincangkan. Label yang pertama ni biasanya label sampul ubat. Okey, biasa kalau kita ke klinik, okey, selepas kita jumpa doktor semua tu, okey, kita akan dapat ubat lah. Okey, ini ialah contoh sampul ubat. Okey, nanti kita akan lihat apa maklumat yang terdapat pada sampul ubat ni. Okey, seterusnya ini ialah alat mainan. Biasanya alat mainan ada dinyatakan peringatan semua inilah. Okey, seterusnya ini ialah label jagaan pakaian, fabric. Okey, nanti kita akan belajar juga sebentar lagi. Okey, jadi hari ini awak nanti akan siapkan satu sahaja. Kita akan bincangkan 4 label, tetapi di dalam buku aktiviti ni awak hanya akan pilih satu label sahaja. Okey, untuk awak siapkan di dalam buku aktiviti ini. Jadi untuk tugasan pada hari ini, cikgu akan minta awak salin semula apa yang cikgu dah tulis nanti. Okey, jadi kita akan bincangkan 4 label, tetapi nanti awak hanya tulis satu label sahaja. Okey, cikgu cadangkan awak pilih yang label ubat ni nanti. Okey, yang 3 ni tak perlu salin dekat bawah ni. Nanti ada maklumat tentang label sampul ubat ni, awak tulis je dekat bawah ni. Okey. Jadi hari ini kita akan bincang bersama-sama dan awak hanya salin je apa yang cikgu tulis. Okey, sekarang kita akan lihat label yang pertama iaitu label sampul ubat. Okey, biasanya kalau awak pergi ke klinik ataupun ke hospital, selesai jumpa dengan doktor, biasanya kita akan dapat sampul ubat sebegini dan dia ada bagi label sebegini. Okey, jadi kenapa label ini penting? Okey, label ini penting untuk mengelakkan kita termakan ubat yang salah ataupun orang lain makan ubat kita. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara sebegitu, jadi inilah pentingnya label tersebut. Jadi kita akan lihat satu persatu maklumat yang terdapat pada sampul ubat ini. Okey, yang pertama ialah nama. Kenapa nama ni penting? Okey, nama ni penting untuk pengguna ubat yang betul. Okey, jadi kalau awak nak makan sekali lagi, awak perlu tengok nama awak lah. Jangan tengok nama mak ayah awak. Nanti salah. Okey, awak tak boleh makan ubat mak ayah awak. Okey, seterusnya, ambil. Jadi awak kena ambil berapa biji? Okey, awak kena ikut. Okey, berapa kali sehari? Jadi kena ikut.
Okey, kalau tak ikut bimbang ada sakit yang lain pula. Okey, jadi kita akan ikutlah setiap aturan yang telah diberi oleh doktor. Okey, jadi seterusnya nama ubat. Nama ubat pun penting. Okey, kalau awak sakit perut, contoh sakit perut. Tapi kalau awak demam, awak makan ubat sakit perut. Okey, jadi tak berkesan lah. Jadi kalau sakit perut, kena makan ubat sakit perut. Jadi itulah nama ubat sangat penting. Jadi setiap maklumat yang terdapat pada label sampul ubat ni sangatlah penting. Okey, cikgu tak nyatakan kumpulan ya. Sebab cikgu rasa kumpulan ni lebih kepada kumpulan yang awak sepatutnya buat di dalam kelas lah. Tapi kalau awak nak tulis, okey, jom kita tulis kumpulan, kita tulis kumpulan ubat. Okey, seterusnya. Okey, ini label yang kedua iaitu label jagaan fabrik atau tekstil. Okey, ini biasanya terdapat pada kain lah. Okey, terdapat pada pakaian awak. Okey, jadi kita akan lihat setiap simbol dia. Okey, yang pertama ialah simbol mencuci. Okey, simbol meluntur, simbol mengering, simbol menyetrika, simbol mencuci pakaian. Okey, setiap simbol ini penting. Jadi kita akan tengok kenapa penting. Jadi ini label-label ni sangat penting. Kenapa penting? Sebab setiap label ini mengandungi maklumat. Okey, sekarang kita akan tengok. Simbol pencuci ini mengandungi dua maklumat. Okey, iaitu suhu air dan kawalan putaran mesin. Okey, jadi penting benda ni. Yang kedua, simbol mencuci kering. Okey, mencuci kering ni bermaksud jenis fabrik yang digunakan. Okey. Yang seterusnya, simbol meluntur. Simbol meluntur ataupun segitiga sama ni bermaksud klorin yang digunakan sebagai peluntur. Jenis klorin yang digunakan. Okey, yang keempat, simbol menyetrika bermaksud bentuk setrika dan tahap panas setrika. Okey, simbol mengering ni keringkan macam biasalah. Jadi ini sangat penting. Okey, awak mungkin tak faham, tetapi kalau awak belajar nanti tingkatan 1 atau tingkatan 2, awak akan belajar pasal ni, tentang label jagaan fabrik atau tekstil. Okey, jadi boleh tulis kumpulan, kita tulis kumpulan pakaian. Seterusnya, label dan logo ataupun maklumat ini kebiasaannya terdapat pada alat mainan. Okey, jadi peringatan. Okey, maksudnya sangat penting benda ini. Jadi label-label ataupun maklumat yang terdapat di sini sangat penting, terutamanya melibatkan kanak-kanak umur bawah 3 tahun. Jadi kita lihat simbol yang pertama, 0 hingga 3 tahun. Maksudnya mainan ini tidak sesuai untuk kanak-kanak 3 tahun dan ke bawah. Okey, yang CE ni, bentuk CE ni bermaksud alat ini sudah diuji dan telah melepasi syarat. Okey, mungkin dari segi penggunaan ataupun keselamatan. Seterusnya, alat mainan ini juga boleh diguna semula ataupun dikitas semula. Kalau kita lihat peringatan dia, bahaya tercekik, maksudnya mainan ini mungkinlah berisi komponen kecil. Contohnya ada skru kecil ke, ada guli kecil ke, bimbang anak-anak umur bawah 3 tahun memasukkan alat ataupun komponen kecil ke dalam mulut. Okey, seterusnya bahaya terlilit. Bermaksud alat mainan tersebut ada mengandungi tali ataupun memang mainan tersebut ada tali yang mungkin menyebabkan kanak-kanak itu terlilit. Jadi mungkin jadi lemas. Okey, kita tak nak ada kecemasan atau kemalangan sebegitu. Okey, yang ni pun sama. Ini adalah berkenaan kanak-kanak tadi. Bermaksud label ini, simbol ini menunjukkan bahawa alat mainan ini tidak sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 3 tahun dan ke bawah. Jadi itu sahaja pembelajaran dan pengajaran di rumah pada hari ini. Cikgu harap pembelajaran pada hari ini memberi manfaat kepada awak, terutamanya mencari maklumat pada label-label yang terdapat pada objek ataupun bahan yang awak beli di luar sana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.